Baik, kita nak tengok Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang masuk minggu ketiga ini merupakan fasa kedua yang dilanjutkan bermula hari ini sehingga 14 April. Dan arahan itu juga kita nak lihat ya di Sarawak bagi mendapatkan perkongsian terkini di talian Wakil Esra Awani Sarawak Nuzuluddin Abdul Razak. Nuzul, mungkin boleh ceritakan mengenai PKP di Sarawak setakat ini, bagaimana dengan kesedaran masyarakat terhadap PKP, Nuzul? Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagi saya akan bawa ringkasan untuk perkembangan tempoh Perintah Kawalan yang berkuat kuasa di Sarawak. Kita faham ini fasa kedua, minggu ketiga hari ke-14 PKP ini berkuat kuasa, dan apabila dilihat dalam tempoh ini bermula daripada 18 Mac yang lalu, kesedaran rakyat di negeri Sarawak, saya boleh katakan semua negeri sebenarnya, semakin meningkat. Terutama di negeri Sarawak ini kita nampak daripada setiap pergerakan kenderaan ataupun orang awam yang menuju ke pusat-pusat bandar semakin berkurangan. Selalunya tempoh daripada jam 7 sehingga 5 petang itu kenderaan masih kelihatan dalam jumlah yang tertentu. Namun sehingga ke hari ini jumlah kenderaan dan pergerakan orang awam semakin berkurang, terutama pada jam 7 pagi sehingga 12 tengah hari, di mana tempoh ini akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh orang awam untuk membeli keperluan, untuk bergerak ke tempat kerja bagi yang mendapat kebenaran ataupun yang melaksanakan essential services. Dan juga kita boleh lihat memang akan berlaku pergerakan yang agak tinggi seawal jam 7 pagi sehingga 2 petang, di mana orang awam ketika ini akan melaksanakan tanggungjawab masing-masing, pekerja kerajaan atau swasta yang bekerja pada tempoh-tempoh yang telah ditetapkan. Namun rakyat masih melaksanakan apa amalan yang diamanahkan ataupun diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika dilihat di beberapa kawasan, terutama di premis makanan, mesin ATM, kawasan mesin ATM bank, juga pasar raya, mereka sentiasa mengajak orang awam untuk menggunakan peralatan keselamatan kesihatan seperti topeng muka dan sentiasa menggunakan cecair sanitasi yang telah disediakan ataupun dibawa sendiri oleh orang awam. Dan perkara ini jelas dititik beratkan dalam pergerakan semasa tempoh PKP ini. Dan juga jika dilihat perkembangan daripada premis pasar raya, contohnya mereka menggunakan sistem giliran bernombor, di mana jumlah maksimum tertentu pelanggan yang dikehendaki untuk menjalankan aktiviti jual beli dalam tempoh kawasan tersebut dimaksimumkan. Contohnya ada beberapa pasar raya yang maksimumkan terhad kepada 40 orang sahaja, dan ini memberikan satu perubahan yang positif dalam mana rakyat memenuhi ataupun menuntut segala arahan daripada PKP ataupun KKM. Dan negeri Sarawak juga di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri masih kekal dengan tempoh PKP 7 pagi sehingga 7 malam atas alasan tertentu, kerana keadaan di sini agak berlainan daripada di Semenanjung, di mana aktiviti penduduk ternyata bermula dengan lebih awal, dan ini antara salah faktor kenapa kita masih kekal kepada 7 pagi sehingga 7 malam. Dan jika kita pergi kepada pergerakan di pasar tamu, di mana peniaga-peniaga yang menjual sayur dan ikan juga masih beroperasi di beberapa kawasan yang telah ditetapkan sahaja oleh KKM dan Kerajaan Negeri Sarawak. Namun tempoh untuk berniaga ataupun beroperasi dikurangkan daripada 7 pagi sehingga 2 petang sahaja, kerana kita cuba untuk mengurangkan pergerakan orang awam di kawasan tersebut. Dan tidak perlu risau kerana operasi menyah kuman telah dilaksanakan secara berperingkat dan menyeluruh oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga dibantu oleh BOMBA serta badan-badan terlibat yang lain. Namun seperti juga di kawasan lain di negeri-negeri lain di seluruh Malaysia, tangkapan untuk sepanjang tempoh PKP ini juga dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia. Dan juga untuk 31 Mac setakat ini 276 tangkapan di seluruh negeri Sarawak telah dikuatkuasakan, dan ini menunjukkan bahawa ada segelintir masyarakat ataupun orang awam yang masih ingkar akan arahan PKP. Namun kita berharap jumlah ini dapat dikurangkan, dan rakyat Sarawak sedar bahawa setiap hari akan berlaku peningkatan dalam kes positif COVID-19, dan semalam diumumkan ada kematian ke-8 akibat COVID-19 ini di Sarawak, dan mungkin ini akan memberi kesedaran yang lebih tinggi untuk rakyat di negeri Sarawak dan mungkin rakyat di seluruh negara untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab masing-masing. Ya. Terima kasih Nuzuluddin untuk perkembangan PKP di Kuching, Sarawak.